Isteri akan jaga aurat, jaga maruah diri dia. Sebaliknya kalau suami yang tidak saleh, suami yang tidak taat, boleh jadi benar sabda Nabi SAW, al-mar'atu ala dini zawjiha. Orang perempuan akan ikut suami dia. Tak semayang, sibuk dengan dunia, tak hiraukan tentang agama ini. Dan kita banyak tengok contoh di luar sana betapa orang perempuan akan bagus kalau suami bagus, dan orang perempuan jadi tak bagus kalau suami tak bagus. Sebaliknya jarang kita dengar perempuan bagus, suami dia pun ikut bagus. Biasanya orang perempuan lah ikut lelaki. Biasanya kita dengar suami tak bagus, tapi isteri bagus. Isteri datang surau, isteri join yalah, program-program wanita di dalam masyarakat, dalam surau. Ada yang join yasinan lah, marhaban dan sebagainya. Tapi suami tak semayang pun. Jadi insya-Allah nanti kita akan dengar apa yang bakal disampaikan oleh khatib tentang wanita tunjang negara. Dek kerana jemaah semua lelaki pada hari ini, jadi orang lelaki kena pasang telinga sebab nak sampaikan nanti kepada orang perempuan di rumah. Taklah nanti kalau orang perempuan bila balik suami tanya, "Bang, apa cerita khutbah hari ni?" Suami akan jawab, "Macam biasalah," dia kata. Dia orang tampin. Oh ni 9. Minggu depan pergi sembahyang Jumaat, isteri tanya lagi, "Apa cerita khutbah Jumaat hari ni bang?" "Macam biasalah," dia kata. Minggu ketiga isteri hintai kita di masjid di surau ni. "Macam biasa, macam biasa." Rupa macam biasa lalap. Orang tempat lain lah, bukan kat sini. Baik, alhamdulillah tuan-tuan rahimakumullah, hari ini 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Makna kata 3 hari lagi ataupun 4 hari lagi kita akan bersama Ramadan Al-Mubarak. Kalau ikut kiraan jumlah 30 Sya'ban, hari Selasa lah kita akan mula puasa insya-Allah. Tapi baru saya dapat maklumat ni tadi, ada satu daerah di Yogyakarta, daerah Awalia, Penggulung, Bukit Kitul. Siapa pernah sampai situ? Dia dah start puasa semalam. Malam tadi dah sampai, dah tarawih dia. Lagi advance daripada kita. Indonesia pula punya kerja. Suka hati dia. Jadi siapa nak raya copek, pergilah Yogyakarta, Bukit Kitul, Awalia, Tenggulung. 6 hari. 6 hari bulan. Dah masuk Ramadan dia. Itu pelik-pelik. Sebab itu pentingnya kita hari ini tuan-tuan rahimakumullah. Alhamdulillah kita Malaysia tak macam tu. Kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Agama Negeri, kita ada Jabatan Mufti, unit falak yang menentukan kaedah dalam pengiraan puasa raya kita. Alhamdulillah. Kalau tak, cacah merba kita. Itu tak kira lagi tarawih paling cepat. Kan? Jadi insya-Allah kita akan sentuh berkenaan tentang Ramadan yang bakal kita hadapi ini. Saya bukanlah orang yang pandai, saya bukanlah orang yang hebat, tapi tuan-tuan rahimakumullah, sekadar menggalas tanggungjawab pada tengah hari ini, berkongsi dengan tuan-tuan adik-adik sekalian apa persediaan kita untuk Ramadan 3 hari lagi ini. Sementara hari ini saya kata 27 Sya'ban. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dengan satu petua ataupun nasihat daripada almarhum Syekh Haji Datuk Haji Murtada bin Haji Ahmad, mantan mufti Kerajaan Negeri Sembilan satu ketika. Sebab saya ni 9. Tapi yalah, dah marhum dah pun tak ada dah. Datuk Haji Murtada bin Haji Ahmad, Khalifah Tarikat Ahmadiyah di Negeri Sembilan. Apa yang menarik perhatian saya, dia pernah menyatakan kepada anak-anak murid, sebelum datang Ramadan, kita kena jadi seperti gelas yang kosong.
Apa maksud jadi seperti gelas yang kosong ini? Kita bersih. Bersih yang mana? Yang paling penting adalah bersih yang hak dalam ni. Persediaan sebelum masuk Ramadan, kita bersihkan yang hak dalam ni. Sebab bila nak datang Ramadan, orang setengah orang dia akan berasa tak seronok dengan Ramadan. Tapi orang yang bersih hati dia, macam gelas ni, dia akan rindu akan Ramadan. Sentiasa nak sama dengan Ramadan. Dan hari-hari dia berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami dengan jasad, dengan ruh, dengan hati ini ke dalam bulan Ramadan. Nak bersihkan macam mana hati ni supaya jadi macam gelas ni bersih kosong? Tak ada cara lain nak bersihkan hati ni melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kebetulan hari ini hari Jumaat, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sajalah yang mampu membersihkan hati kita yang kotor ini. Dan cara nak bersihkan tak sama dengan cara kita bersih yang hak lahir. Pakaian, badan kita, slipper kita kena ti ayam. Orang Kelantan royak ti ayam kelimune. Kan? Kalau nak bersih, kita sental dengan sabun, dengan berus, bersih dia. Tapi yang hak dalam tak mahu kita bersihkan pakai sabun. Kita minumlah 2 botol klorok pun tak bersih hati kita. Beli 7E kat depan klorok. Nak buat apa jang? Minum. Pelak kau nak minum. Nak bersihkan hati. Kangkuk semayang tengah depan-depannya. 4 takbir. Tak boleh. Jadi nak bersihkan hati dalam ni, istighfar kepada Allah sekurang-kurang. Dengan perkataan Astaghfirullahaladzim. Lepas setiap kali solat pun kita istighfar. Tak cukup dengan itu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, jangan ulangi lagi, segera tinggalkan, taubat. Kalau dosa dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, tambah satu syarat taubat, minta ampun, minta maaf dengan manusia. Dengan ibu dan ayah yang melahirkan dan membesarkan, dengan sahabat, dengan adik-beradik, kawan-kawan. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita minta maaf. Turunkan ego kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab nanti kalau kita masuk bulan Ramadan, cawan ini ataupun hati ini kotor, dia akan jadi tak seronok dengan Ramadan. Orang lain semua menyanyi, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sampai dekat dia, tiba-tiba Ramadan. Kan? Tak sangka-sangka datang Ramadan lah sudah. Dia kata, tak boleh makan, tak boleh nak isap vape, tak boleh nak isap rokok. Dia rasa Ramadan menyusahkan. Jadi petua yang pertama sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati kita, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal masuk Ramadan dengan modal yang sama. Kita masuk Ramadan, Allah bagi modal yang sama. Tetapi nanti akan ada orang keluar daripada Ramadan. Ada perniagaan dia untung. Ada perniagaan dia macam tu juga. Ada perniagaan dia yang lebih malang, rugi. Bayangkan, tuan-tuan sekarang ni berada di luar surau ni. Oh, bayangkan, saya pun tutup pintu surau. Saya longgokkan di tengah-tengah surau ni, RM1 juta. Sebab saya kaya, duit tak reti nak duduk mana, saya letaklah 1 juta depan ni. So saya kata dengan pembesar suara ni, tuan-tuan, adik-adik sekalian, dalam surau ada 1 juta. Saya bagi masa 5 second saja, 5 saat, untuk anda semua masuk, ambillah seberapa banyak duit yang boleh. Habis 5 second, saya akan tiup whistle, berhenti, keluar balik daripada surau.
Oh, bayangkan. Saya pun, tuan-tuan pun bersedia lah kan? Saya pun tuk whistle. Pit, masuk ramai-ramai. Oh, macam-macam gaya lah. Berebut. Ada orang, dia ambil duit yang 1 juta tu, 2-3 keping, dia masuk dalam kocek dia. Ada orang, dia cerdik sikit. Dia masukkan baju dia ke dalam seluar, dia masuk dalam baju dia. Ada orang lagi cerdik. Dia rentap kain langsir ni, dia bentangkan, dia masukkan duit dekat kain langsir tu, dia pikul. 5 second, pit, semua orang keluar, bawa hasil mahsul masing-masing. So, itulah keadaan dia. Bila keluar, kita tengok ada tu penuh poket dia, duit. Adalah 5,000, 5,000. Sebab kocek pun tak berapa nak besar. Ada berada tu 50,000 dalam baju dia. Ada berada tadi 100,000 lebih. Kain langsir surau, dia rembat. Tak apa, nanti aku ganti baru, dia kata. Kan? Peluang yang sama, tapi bagaimana dia memanipulasi peluang itu untuk dia dapat lebih. Okey lah, ada dapat 5,000, 5,000. Ada tu, saya bagi peluang, dia duduk je merokok dekat luar surau. Tak masuk-masuk. Bila orang keluar bawa duit, dia pun tertanya-tanya, apa hal? Kau ambil mana duit ni? Lah, tertinggal kereta api. Ada orang yang macam tu bila masuk Ramadan. Wujudihi ka'adamihi. Keluar daripada Ramadan. Macam tu saja, bahkan yang terlebih malang, saya kata. Tak dapat apa-apa. Makin teruk daripada sebelum Ramadan. Ada orang macam tu. Pergi haji, pergi umrah. Tapi tak dapat apa-apa. Apa sebenarnya yang dia nak daripada ibadah dia? Kalau dia nak Ramadan ini, idza jaa Ramadan futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwab jahannam wa suddifat syayatin aw kama qala. Bila masuk Ramadan, dibuka luas-luas pintu syurga, ditutup rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Apa yang kita nak lagi? Kita berhadapan dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Syaitan pun Allah rantai. Kalau dengan diri kita pun kita kalah, maka kita sebenarnya bukan siapa-siapa pun. Kalau sebelum Ramadan, barangkali kita salahkan syaitan. Kita salahkan itu, salahkan ini, tapi Ramadan kita berperang dengan diri kita sendiri. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala. Barang siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga berkira-kira akan dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Mana peluang lagi yang kita nak dapat melainkan Ramadan? Diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan akan datang, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak memetik ayat Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita dengar pun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang biasa kita dengar bila masuk Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana umat terdahulu puasa. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan adik-adik sekalian kepada ayat yang terakhir. Perkataan yang terakhir dalam ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa, bukan? Ada apa dengan puasa ini sehingga kan bakal menjadikan, melahirkan orang selepas 30 hari Ramadan itu orang yang takut kepada Allah? Apa kena mengena rasa lapar kita dengan rasa takut kepada Allah? Adakah solat, adakah zakat, adakah umrah, haji kita tidak menjadikan kita insan bertakwa? Tidak menjadikan kita insan yang takut? Tetapi special puasa ni, tuan-tuan, dia lain daripada ibadah yang lain. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan melalui lisan
Nabi SAW. Hadis Qudsi ni kita tahulah. Maknanya daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Kalau Quran, makna dan lafaz daripada Allah. Tapi hadis Qudsi ni, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Terkait dengan la'allakum tattaqun tadi, untuk persoalan saya, ada apa dengan rasa lapar ini kaitan dengan takut kepada Allah? Dalam satu hadis Qudsi, Nabi pernah menyatakan, kullu amalin libni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi wa li khalufi fami sha'im atyabu 'inda Allah karihal misk atau kama qala sadaqa Rasulullah. Allah dalam firman-Nya dalam hadis Qudsi ini menyatakan setiap amalan anak Adam ini dilakukan untuk diri dia kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa ini khusus untuk aku. Kita berlapar, kita menahan diri kita daripada bersama dengan isteri kita di siang Ramadan dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang sebelum tu halal kita buat, tapi bila masuk puasa kita haramkan ke atas diri kita semata-mata kerana Allah. Allah kata, ini hamba-Ku berlapar, tak batalkan puasa semata-mata sebab aku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang bagi pahala kepada orang yang berpuasa tanpa perantaraan. Apa perasaan tuan-tuan bila dapat tahu bila kita puasa Allah sendiri yang bagi pahala kepada kita? Sudah tentu kita akan rasa berbangga. Tuan-tuan kerja pernah dapat APC, ada yang pernah dapat PJK, pernah dapat pingat tak? Kalau di Negeri Sembilan, tuanku panggil ke istana, tuanku sendiri yang sematkan pingat tu PJK kan, ambil gambar poyo kan. Apa kata tuanku bagi pingat pos JNT Tintin depan rumah kita. Kita pun buka pintu. Pakcik Rosli bin Hamid Pakcik Dr. Muhaimin ya. Ni ada pingat tuanku bagi, pakailah sendiri. lah. Kita pun kata tahu benda tuanku main pos-pos pingat ni. Tapi tuanku panggil ke Balai Rung Seri istana. Bapak sendiri kita pun ambil gambar, saya katakan. Uni Sembilan kata jobo. Kita ambil gambar tu. Itu tuanku bagi pingat. Sekarang ni dalam hadis tadi sebut wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang bagi pahala kepada orang yang berpuasa. Wali khalufi fami sha'im atyabu 'inda Allah karihal mis. Bau mulut orang yang berpuasa wangi, atyab di sisi Allah seperti haruman kasturi. Ya Allah, mulut kita busuk, Allah kata wangi. Tuan-tuan, bukanlah kita sesama makhluk pun, atuk-atuk yang dah pangkat atuk-atuk kan, ada cucu kecil-kecil dah lama tak balik, sekali-sekala dah sebulan tak balik, cucu kita balik umur 3-4 tahun, tembam-tembam, sedap-sedap kita cium atuk dengan nenek berebut nak cium cucu kan. Sampai-sampai rumah tak sedar kita angkat budak tu cium. Anak kita kata, ya budak tu pampers dia penuh, ada tai. Tak, atuk berdesup-desap cium. Kan nenek pula cium. Busuk budak tu mak, busuk budak tu ya. Tak, wangi. Kita kata cucu kita wangi sedangkan pampers dia penuh. Sebab apa kita kata wangi? Sayang, rindu. Tuan-tuan, sesama makhluk pun bukanlah saya nak samakan Allah dengan makhluk, tetapi mulut kita busuk. La atyabu indallah karihal misk. Baik sungguh di sisi Allah macam haruman kasturi. Ya Allah, tuan-tuan, bila kita kembali kepada Allah pun, Allah panggil kita dengan panggilan yang paling istimewa. Mak kita pun tak panggil macam tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan aku redha dan engkau redha. Masuk dalam syurgaku, masuk dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Mak kita ada panggil kita macam tu. Masa kita kecil-kecil nakal-nakal kat luar main basikal, ada mak kita panggil dekat dapur, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tak ada mak kita panggil macam tu kan.
Allah panggil kita macam tu. Betapa Allah sayang kepada kita. Allah bagi kita bau busuk pun Allah sayang. Tapi janganlah kita duk huha kat member. Kau nak bau kasturi tak? Dia kata. Langsung pengsan member kita. Sahur makan kodeh, makan potai. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. La'allakum tattaqun. Dekat sinilah yang saya nak fokuskan tadi tuan-tuan. Bagaimana kita dalam keadaan kita puasa, kita jujur dengan puasa kita. Orang tak ada, kita tak ada batalkan puasa. Taklah macam waktu kecil-kecil dulu kan. Kita minta mandi dengan mak adik nak mandi ya. Mandi air kolah, balik daripada sekolah jalan kaki 5 kilometer. Segayung minum air. Keluar daripada bilik air kita kata mak adik puasa, buat muka puasa. Mak kita tahu kita dah ponteng puasa. Tapi dah besar panjang ni, tak adalah kita ponteng. Orang ada ke, orang tak ada ke, kita tak batalkan puasa kita. Kenapa kita tak batalkan puasa kita? Sedangkan orang tak nampak pun. Boleh je. Kita masuk bilik air sana, kita minum air. Orang tak ada, kita hisap vape, kita hisap rokok. Kenapa kita tak buat? Sebab kita rasa kita diperhatikan. Kenapa aku nak buka sedangkan Allah nampak aku, Allah tengok aku? Bayangkan tuan-tuan, 30 hari kita didik hati kita, kita rasa diperhatikan. Ini satu sifat yang dipanggil sebagai muraqabatillah. Rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini yang sangat mahal. Kalau 30 hari kita latih hati kita, kita sedang diperhatikan. Sebab itu keluar daripada Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang takut kepada Allah. Bayangkan kalau orang menghayati sungguh-sungguh Ramadan ni tuan-tuan, insya-Allah keluar daripada Ramadan, dia akan jadi orang yang berintegriti. Dia takkan ambil duit kopi. Bak kata Syamsul debat 500, diam-diam. 1000, jangan cakap kuat-kuat. Dia tak akan ambil rasuah. Dia tidak akan pecah amanah. Yalah, kalau semua orang, bayangkan, semua orang menghayati sungguh-sungguh muraqabatillah. Sebab tu Allah kata, la'allakum tattaqun. Kau akan jadi orang yang takut kepada Allah. Abang-abang, tuan-tuan dan perempuan yang masih bertugas, yang dah jadi suami, yang jadi bos, tengok anak-anak buah kita sendiri rajin-rajinkan puasa ni. Kalau nak ambil pekerja yang baru, my step ke, nak ambil yang interim ke, antara soalan bonus masa kita jadi panel penemu duga, tanya dia, ada puasa sunat tak? Rajin tak puasa sunat? Dia kata, tak ada cik. Saya puasa Ramadan itu pun 10 hari yang pertama je. Tak payah ambil orang macam ni. Tapi kalau dia kata, insya-Allah, alhamdulillah, saya memang daripada kecil, saya suka puasa sunat Isnin Khamis. Puasa abyad 3 hari setiap bulan. Saya rajin puasa 6. Orang yang rajin puasa, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Sebab saya kata tadi, dia ada sifat muraqabatillah, rasa diri diperhatikan oleh Allah. Orang ini insya-Allah integriti dia tinggi. Sebab kita di Malaysia tuan-tuan, kita tak payah sorok lah. Memang kita isu integriti tak habis-habis. Kalau nak sebut kadang malu diri sendiri je. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, puasa, saya kata tadi yang pertama, jadikan hati kita sebelum Ramadan seperti gelas yang kosong, bersih, taubat kepada Allah. Bila masuk Ramadan, kita rasa seronok. Sediakan kita punya mental dengan maklumat Ramadan. Masuk dengar kuliah tentang Ramadan, tengok dekat YouTube tentang Ramadan. Bukan sekadar apa yang membatalkan puasa, tetapi apa yang boleh meningkatkan amalan kita untuk kita rebut pahala dalam bulan Ramadan. Yang kedua saya kata tadi, bukan sekadar persediaan mental, persediaan jasmani kita, sediakan ubat. Abang-abang, kakak-kakak yang dah tak sihat, ada ubat. Sediakan ubat sihat untuk puasa ini.
Bukannya bila puasa gastrik, bila gastrik puasa, bila puasa je gastrik. No, kita bulan puasa kita nak sihat, sihat sungguh-sungguh untuk Ramadan. Insya-Allah tasumu tasihu kata Nabi. Siapa puasa dia sihat. Kata hukama Arab, al-batnu baitud da. Al-batnu baitud da. Perut ini punca segala penyakit. Apa penyakit tak punca daripada perut? Semua daripada perut. Sebab tu Nabi kata, tasumu tasihu. Kamu puasa, kamu akan sihat. Masya Allah. Dan yang ketiga, persediaan dari sudut emosi. Apa persediaan sudut emosi? Seronok untuk Ramadan. Kurang-kurang Ramadan ni dah ada kopiah baru. Kopiah 8 tahun lepas dia pakai. Dah betik lalat. Kurang-kurang ada sejadah baru. Ada baju kurta baru. Ada telekung baru. Emosi dia. Dia dah beritahu anak bini dia, ayah pada tahun ni kita nak tarawih masjid ni, masjid ni, masjid tu. Semua presiden dekat Putrajaya ni kita akan sembahyang tarawih. Padahal walaupun tak mampu dia buat. Tetapi dia mewar-warkan betapa dia seronok dengan Ramadan. Ayah nak pada bulan Ramadan ni kita tadarus. Dapat 1 juzuk 1 hari. Ataupun kurang-kurang kita habis 17 Ramadan nuzul Quran. Kita khatam Quran. Kita dah join surah Ar-Rayyan untuk majlis khatam Al-Quran. Orang lelaki ni dia jarang share. Dia jarang bagi tahu dia punya, kadang-kadang ada benda yang dia nak buat. Tapi untuk Ramadan kali ni tuan-tuan, share, tulis, tampal dekat rumah pun tak apa. Raya pertama pula. Dah tu dah dia pun dah cerita raya dah tu. Puasa pertama. Nak buka apa? Cerita buka pula. Tarawih dekat mana? Cari tempat tarawih yang imam dia sedap-sedap baca. Kita pun rasa seronok. Bukannya tarawih tempat yang paling laju. Jadi dia dah macam Indon pula. Pecah rekod 27 rakaat, 7 minit sudah tamat. Solat pecah rekod di seluruh jagat. Baik, itu sekadar basa-basi saya pada tengah hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan Karim, Allahu Akram. Masuklah Ramadan dengan berbangga. Doalah banyak-banyak walaupun ada 3 hari lagi supaya kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang banyak sungguh kelebihan. Bak kata Rabbani suatu ketika, bulan Ramadan bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Istiqamahkan 10 hari, 20 hari, insya-Allah 10 hari yang terakhir. Kita target pula untuk Qiyamul Lail. Mudah-mudahan dapat kita bersama dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Baik, jadi sehingga itu mudah-mudahan pertemuan ada keberkatan. Minta tuan-tuan adik-adik fokus dengan khutbah Jumaat kita pada hari ini. Wanita tunjang negara. Walaupun orang perempuan tak hadir dalam majlis kita sembahyang Jumaat ni, tuan-tuanlah yang bakal menyampaikan. Sebab itu jangan berhubung sangat. Dengar baik-baik apa yang dapat pada hari ini, balik rumah sekarang sampaikan kepada isteri dan anak-anak. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.